Assalamualaikum, selamat sejahtera pada semua yang sedang menonton. Hari ini saya Puan Zahra Abdul Manaf akan membuat review tentang satu buku, iaitu tentang 8 keajaiban istighfar. Ditulis oleh Hatim Raja Mahmud Auda. Ya, dalam buku ini adalah terbitan daripada Jumandi Resources, terbitan tahun 2013 dan telah diulang cetak, ya, di mana buku ini menceritakan tentang keajaiban dalam istighfar, di mana ianya dilengkapi dengan amalan-amalan penggugur dosa dan penghalang terhapusnya dosa. Okey, dalam buku ini juga dia mengatakan tentang ada daripada surah Hud ayat 52, telah mengatakan, Hud berkata, "Wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Rabb, iaitu Allah kalian, kemudian bertaubatlah kepadanya. Nescaya dia turunkan hujan dari langit untuk kalian dengan deras, dan dia tambahkan kekuatan kepada kekuatan kalian. Dan janganlah kalian berpaling sebagai orang yang berdosa." Surah Hud ayat 52. Okay, dalam buku ini juga menceritakan tentang maghfirah, ya, iaitu maghfirah adalah satu kehormatan dan ia adalah seruan para nabi dan seruan tauhid, ya, kepada seluruh umat Islam. Yang ketiga, istighfar dapat menjadikan sekatan dan juga menghalang kepada dosa. Ya, dalam buku ini telah diajarkan pelbagai keajaiban istighfar, ya. Istighfar mengikut hadis, ya, intisari hadis, ada kenapa disebut Sayyidul Istighfar. Kita boleh melengkapi kita punya amalan dengan adanya buku ini supaya kita lebih berinspirasi, ya, dalam melakukan sesuatu kebaikan. Okey, dapatkan buku ini 8 keajaiban istighfar. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Islahanan bin Muhammad Rosli daripada Unit V14 Bimbingan Konseling. Hari ini saya nak cerita sedikit tentang buku yang telah saya baca, yang saya rasa sangat menarik untuk dijadikan satu bacaan dalam pelajar ataupun di sekolah-sekolah. Buku yang berjudul Kisah Para Nabi dan Rasul. Buku ni agak tebal, kita dapat tengok memang sangat tebal, tapi dia sangat bagus dijadikan buku kerana buku bacaan keluarga ataupun bacaan di sekolah-sekolah, sebab dia menceritakan kisah semua yang kisah para nabi yang kita wajib hafal, iaitu 25 para nabi. Buku ni ditulis adalah penulisnya adalah Abdullah bin Ahmad Mubarak, dan dia merupakan hasil keluaran daripada Hidayah Publication. Buku ni senang didapati dekat Popular. Buku ni apa yang best tentang buku ni, setiap apa penulis ni ceritakan tentang para nabi dan para rasul, penulis ni merujuk kepada ayat Quran. Secara tidak langsung, kita apabila kita membaca buku ni, kita ibarat kita telah mentadabbur Al-Quran. Kita telah memahami kisah Al-Quran. Al-Quran ni kan terbagi banyak cabangan, salah satunya sirah. Jadi kita baca buku ni, kita dapat mempelajari sirah yang terdapat dalam Al-Quran. Buku ni yang bagusnya, buku ni kita boleh jadikan sebagai rujukan untuk keluarga, kerana kalau waktu macam contoh waktu PKP ni kan, semua family ada dalam satu rumah, kita tak keluar. Kalau yang ada kat luar tu tak apalah, dah ada yang boleh balik kan. Jadi buku ni sangat bagus sebab kita dapat memahami sirah-sirah, sejarah para rasul. Sebagai kita sebagai seorang Muslim, kita kena memahami jugalah sedikit tentang sirah. Jadi buku ni contoh waktu kan saya kata tadi, waktu PKP kan, waktu PKP dengan waktu bulan Ramadan ni, kita boleh isi waktu antara Maghrib dengan Isyak. Contoh saya bagi contoh Maghrib dengan Isyak, jadikan bahan kita baca satu bab. Contohlah bagi kita baca satu bab. Tadi saya kata ni ada dirujuk melalui Al-Quran. Kita dapat tengok. Kita dapat tengok ini merupakan ayat Al-Quran yang dipetik oleh penulis ni.
dalam bacaan, dalam penulisan dia. Okey. Kalau siapa nak beli boleh. Saya nak beli pula. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Sekiranya ada salah dan silap, mohon maaf. Selamat sejahtera. Nama saya adalah Janani Ana Perempuan Batu Malai dari Unit B17. Hari ini saya akan merumuskan sebuah novel yang saya telah pelajari dalam cuti ini yang bertajuk Novel Pantai Kasih yang dikarang oleh Azman Nordin. Novel ini mengandungi 560 muka surat. Novel ini menceritakan tentang kehidupan seorang doktor yang bernama Raiha. Dia telah menghadapi pelbagai dugaan dan cabaran dalam kehidupannya. Yang pertamanya adalah Dr. Raiha telah mengalami kegagalan dalam perkahwinannya. Raiha sering terganggu oleh gambaran bekas suaminya yang mengingatkan dia pada kisah silamnya yang amat mengerikan dan menyayat hatinya. Hal ini kerana suami Dr. Raiha iaitu Dr. Sadis merupakan seorang yang kejam. Kerana setelah didapati Raiha telah mengandung anak istimewa yang menghadapi penyakit sindrom Down, dia memaksa Raiha untuk menggugurkan kandungannya, tetapi Raiha degil dan melahirkan dan juga anaknya. Hal ini menyebabkan kemarahan dan Dr. Sadis membakar kereta milik sewanya bersama dengan anaknya. Raiha juga telah mengalami kehilangan anak kesayangannya Rohayu dalam pergaduhan suami isteri. Perkara-perkara ini sangat mengganggu fikiran Raiha semasa bertugas di hospital. Walau bagaimanapun, Raiha sebagai seorang doktor yang bertanggungjawab memberikan tumpuan terhadap pekerjaannya dan berusaha untuk melupakan kisah lamanya. Kematian anaknya menyisakan jiwa Raiha. Bagaimanapun, oleh semangatnya yang kuat, dia teruskan juga perjuangannya dalam bidang perubatan. Daripada cerita ini, kita dapat apa yang saya belajar ialah kita perlulah tabah menghadapi segala dugaan yang kita hadapi dalam hidup kita. Contohnya kita ambil Raiha. Dia tabah menghadapi dugaan iaitu kehilangan anak kesayangannya. Dia juga belajar bersungguh-sungguh menjadi seorang pakar bedah. Hal ini buku ini juga membantu saya untuk belajar tentang cara kita menghadapi segala dugaan dalam hidup saya. Sebagai seorang bakal guru, saya juga akan menghadapi pelbagai dugaan pada masa hadapan. Oleh itu, dengan membaca novel ini, saya dapat mempelajari untuk menambahkan hati saya dan memperkuatkan jiwa saya walaupun kita menghadapi pelbagai dugaan sebagai seorang guru. Dan lain sekali, saya juga mempelajari untuk mempunyai matlamat yang tinggi dalam hidup kita. Contohnya, Raiha mempunyai matlamat untuk menjadi seorang